Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 94, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qaidatun muhimmatun. Ini satu kaidah muhimmatun yang penting. Ini satu kaidah fiqhiyah yang penting. Wahia anna ma asluhu, anna ma asluhu, bukan inna, anna. Wahia anna ma asluhu at-taharatu wa ghalaba ala zanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati, bukan li ghalbata, li ghalabatin najasati fi aslihi, li ghalabatin najasati fi aslihi. Fihi kaulani, tu khabar anna. Fihi kaulani, jumlah tu menjadi khabar anna. Fihi qaulani ma'rufani bi qaulayil asli waz-zahiri awil ghalibi. Arjahuhuma annahu macam tadilah, annama asut taharatu, annahu tahirun amalan bil asli al mutayaqqani li annahu adbatu minal ghalibi al mukhtalifi bil ahwali wal azmani. Suatu yang asalnya suci, suatu perkara yang asalnya suci, lalu diperkirakan menjadi najis dengan alasan bahawa barang yang seperti itu umumnya najis. Innama asrut taharatu, sesungguhnya barang yang asalnya suci. Wa ghalaba ala zanni tanajjusuhu,
dan menang atas sangkaannya oleh najis. Makna apa ni? Zong dianya berat sebelah najis. Asal suci, tapi ghalaba ala zanni ni menang atas zon tu najis. Kenapa najis? Li ghalabatin najasati fi mislihi, kerana ghalib kebanyakannya najis pada umpamanya. Ghalibnya najis, kebanyakannya najis. Jadi asal suci, tapi kuat di hati jadi najis dah. Sebab apa? Sebab kebiasaannya najis lah kebiasaannya. Macam contoh dia akan bicara di bawah, seperti pakaian kanok-kanok yang belum memayis. Pakaian kanok-kanok ni, kalau pakai seluar pun, kalau dia kencing pun tak ada harap. Sebab kalau dia kencing, budak-budak mau tak pakai pampers dah ni. Budak mau 3-4 tahun tak pakai pampers dah. Kencing, dia kencing ni, kholiknya budak ni, kencing tak sudah lagi dia pun berhenti dah. Dia basuh pun macam mana budak tahulah, kena kedok tempat najis. Asalnya, contohnya pakaian seluar budak ni asal suci, tapi berat pada zon ni najis. Dia pakai pergi mari-mari tu najis. Sebab apa? Sebab ghaliknya najis kalau umpama seluar budak ni. Kalau lepas-lepas dah, kalau periksa di seluar dia memang bau air kencing. Tapi hak ni periksa tak ada air kencing, tak ada bau air kencing. Tapi hati ni berat najis. Apa hukum fiqh ni? Asal suci. Kemudian pakaian tu dah budak pakai suci lah, ambil baru basuh siap-siap. Tapi bila budak ni pakai, budak yang tak erti mana ni, dia sekitar dia tak budak yang tidak memayis. 4 tahun lah kita kata, 3 tahun budak tidak memayis. Dia masuk bilik air, tak sempat orang tua buat, keluar dah. Basuh dah. Boleh harap ke dah? Tak boleh harap. Ghaliknya ke najis kalau umpama gini. Nak ukur najis suci ke? Nak ukur hak asal suci ataupun nak ukur najis? Di sini bicara dia. Ini pada hukum fiqh ni. Sebab dahulu bicara air jalan raya. Air jalan raya ni yang tidak diyakini najis. Hukum yang diyakini najis, yang yakin najis, dimaafkan. Tapi kalau air jalan raya yang tidak yakin najis, tetapi zon di hati, berat di hati, najis, hukumnya masih lagi suci. Bicara dahulu. Sekarang nak pergi pada kaedah penting ni, dia kata dahulu bicara antara najis yang dimaafkan air jalan raya yang yakin najis. Sebab kita terpercik air satu lopok, dan lopok tu di tepi tu ada tahi lembu, di tepi tu ada tahi anjing. Tahi anjing ni bukan najis mutawassithah, najis mughalazah sekalipun masih lagi dimaafkan, tapi yakin najis. Adapun kalau air jalan raya, lopok tak lopok ke, air keruh tak keruh ke, yakin tak najis? Ada tak tahi lembu di situ? Tak ada. Yakin tak najis? Tak yakin. Tapi hati cenderung kepada najis. Yakin tak najis? Tak. Walaupun hati cenderung ke najis, air tu hukum fiqh, tak hukum najis pun. Hak dimaafkan ni hak yakin najis. Hak yakin najis. Cerita tadi lopok tu ada tahi lembu di tepi, memang air tu najis sebab dia bercampur tahi lembu di tepi tu. Air tu mengercik di pakaian, yakin najis, air tu najis, tapi kena kain tetap dimaafkan pada semayang, boleh semayang. Tapi sunatlah basuh sebab dia najis. Adapun kalau air jalan raya yang tak yakin najis, tetapi bukan syak najis,
Zong najis, mana berat di hati najis. Sebab air jalan raya ni, lah, memang payah nak lepas daripada najis contohnya. Tapi yakin nak najis? Tak. Apa hukum bekah air jalan raya ni? Suci ke ataupun najis? Ini nak bicara. Kotor tu kotor lah air jalan raya. Kotor bak lain. Kita bicara sekarang ni suci ataupun najis. Termasuk yang suci ni yang kotor. Yang kotor tu hukumnya suci, bukan najis, tapi kotor. Kotor sos semayang. Cuma sunat basuh sebelum kita semayang. Kan banyak benda kotor kan. Air liur yang diludah, kotor ke tak? Kotor, najis ke tak? Tak. Contoh mudah kok, tahi hidung, tahi telinga. Kotor. Najis ke tak? Tak. Kalau najis, orang yang korek tahi hidung nak semayang kena basuh tangan dulu. Basuh dah tangan, tak basuh-basuh sebab apa? Bukan najis. Disuci tapi kotor. Sekarang ni kita nak bicara najis, suci ataupun najis. Hak suci tu termasuk yang kotor. Jadi sekarang ni satu perkara yang asalnya suci, tak yakin najis, tetapi berat di hati najis. Sebab apa berat di hati najis? Sebab ghaliknya, kalau seumpama tu memang najis. Air jalan raya memang najis. Seluar budak yang belum memayis, seluar budak yang belum memayis, memang ghaliknya najis. Tapi cuba cium di seluar dia, ada tak bau kencing? Tak ada. Tapi hati memang, hati berat sebelum najis ni 90% najis. Yakin tak najis? Tak. Nak pakai hukum asal ataupun nak pakai hukum hak zon di hati hak najis. Maka di sini ada dua pendapat terkenal. Dua pendapat yang masyhur dengan pendapat satunya pendapat asal. Dua pandangan ni satunya kira asal. Dan pada zahir ataupun ghalib. Dia ada dua pandangan ulama. Pandangan ulama kekal pakai hukum asal. Kalau pakaian tu asalnya suci, walaupun berat di hati kata najis, tetap pakai hukum asal suci. Tapi ada satu kaul dia pakai hukum hak zahir, hak ghalib. Dia pakai hukum zahir ghalib. Mana kalau zahir ghalibnya najis, dia letak najis walaupun tak yakin najis. Walaupun tak yakin najis. Itu satu pandangan. Yang lebih kuat atau dua pandangan adalah pendapat bahawa barang tersebut suci dengan alasan asal keyakinan yang telah ada. Terjemahan itulah. Di mana hal ini lebih terpercaya daripada kebiasaan kejadian yang selalu berbeza sesuai dengan keadaan dan masa. Jadi pandangan yang lebih rajih, yang lebih kuat antara dua pandangan adalah sesuatu perkara yang ghalib berat di hati najis tetap pakai hukum asal suci, tak pakai hukum ghalib. Ghalib kebanyakan ni najis, tak pakai hukum ghalib. Sebab ghalib ni dia kata dia berlainan, berbeza. Ghalib, tapi ghalib ni tak tetap macam mana. Ghalib kira pada keadaan, kira pada masa. Kalau kata budak ni budak umur berapa, 3, 4, 5, lain dah beza dianya. Ghalib kalau ghalib umur 5, 6 tu ala ke molek dah sikit. Jadi ghalib kita tak pakai sebab dia berubah. Masa pun mungkin berubah. Kalau dia pergi qada hajah ketika dia tenang, mungkin comel. Kalau dia qada hajah ketika masa dia tengah sedap bermain-main, tiba-tiba berlari pergi bilik air tandas tu, tu nak kecil sangat tu, Kalau biasa-biasa, nak kecil ke? Nak kecil ke kencing? Tu biasa. Dia pergi perlahan-perlahan.
Lama dia pun keluar perlahan-perlahan. Ghaliknya okey. Tapi tengok lain macam je duduk ni. Apa macam apa? Macam nak kencing je lah. Apa? Orang apa? Orang cakap apa? Hak budak nak kencing tu, hak di ok tu. Kenapa dah? Dah dia tengah ni nak tinggal ni sayang ni. Tengah main sedap nak tinggal sayang ni. Kita nampak nampak macam nak kencing mu nak kencing ke? Oh dia pun bangun pergi berlari. Sekejap keluar. Kalau masa tu macam mana gholik dia? Gholik dia tak pun nak jadi Jadi gholik ni boleh berubah. Gholik boleh berubah dengan keadaan yang berbeza, masih yang berbeza. Jadi gholik ni tak pakar. Dia pakar hak tetap. Mana hak tetapnya? Hak asal. Hak asal seluar tu suci ke najis? Suci. Pakar asal. Hak tu lebih tetap. Hak tu hak lebih tetap. Yang diyakini suci hak asal. Dan ni gholik najis. Gholik tak boleh pakar juga sebab dia tak kuat. Sebab dia keadaan yang berbeza, masa yang berbeza. Sebab tu pandangan yang lebih kuat, dia pakar hak asal suci, hukum suci, walaupun berat hati najis sekalipun. Itu hukum pekoh. Sekarang ni bukan syok najis. Zong di hati, ghalabatul zong dipanggil, berat di hati. Pakaian tu najis. Syok di 50-50. Syok tak kuat mana di 50-50. Sekarang ni bukan syok. Dia panggil ghalabatul zon. Dia zon ni kalau kita katalah dia gini, kita ada yakin 100% yakin suci sebab baru ambil dalam almari. Dia ada syok ni 50-50. 50% kemungkinan kekal suci, 50% kemungkinan kena najis dah. Dia ada tengah syok. Dia ada satu zon, dia ada satu waham. Wahmun, waw mim. Satu zon, satu waham. Zon ni berat di hati 70% kata suci. 30% kemungkinan kecil najis. Hak 30% dipanggil waham. Zon suci, waham najis. Tanda ni. Ataupun ditukar. Berat di hati sebab budak ni belum memayis. Biasa budak ni memang kalau kencing tak akan sempurna dia buat. Dia basuh kencing pun tak akan sempurna dia buat ghaliknya. Maka zon berat di hatinya 70% najis dah. Tapi tak yakin ni 70% je. 30% masih lagi kekal suci. Itu waham dia panggil. Jadi dia ada tiga lah. Satu yakin 100% suci, satu syok 50-50. Satu laginya zon dengan waham ni sebelah menyebelah. Dia bagi 3. Walaupun semua kita dia bagi 4. Zon 1, waham 1. Sama pandangan tak? Zon dengan waham waktu tula je. Dia bagi 1. Waktu tula macam mana? Zon suci, waham najis. Zon najis, waham suci. Di sebelah-sebelah. Ghalabatul zon ni bukan setakat 70%. Berat zon ni 80%, 90% dah. 90% dah najis. Sebab dia ghalabatul zon ni mana apa? Menang sebelah zon yang mana hala ke 80%, 90%. 90% najis dah. 10% je waham kekal suci hak hukum asal. Hukum pekohnya tetap pakai hak asal, hak yakin dan suci. Maknanya apa? Hukum suci pakaian tu. Ini pandangan yang lebih kuat. Walaupun ada satu pandangan, ada pakar gholik, kebiasaannya najis, berat di hati najis, hukum najis. Tapi kalau syok, syok tak masuk. Syok memang hukum suci. Syok memang hukum suci. Kalau syok 50-50, itu memang balik pada hukum asal, itu suci. Persoalan sekarang ni bukan syok dah ni, zon najis. Macam kita air jalan raya tu, tak ada nampak tahi lembu, tak ada. Kita nak letak syok ke najis?
Dah. Hati kita memang berat ke najis, bukan syok. Syok ni 50 air jalan raya tu suci, 50% air jalan raya tu najis. Tapi di hati kita dah duduk tangga syok 50-50. Hati najis. Rasanya berat ke najis. Sebab golik-golik jalan raya ni tak lepas dia najis. Golik-goliknya mana berat di hati. Masa dia kekal, dihukumkan suci, tak hukum najis. Kotor tu kotor lah, tapi kekal hukum suci. Ni pekoh. Kalau syok tu, tu mainan je syok tu, dah pakar tu. Zong sendiri. Kekal pakar hukum asal. Pakar hukum asal. Pada ni. Contoh ginilah. Asalnya kita ada semayang. Asalnya kita ada semayang maghrib. Tapi lama nak main isyak tu, bukan kata syok. Air semayang kekal ke kentuk dah. Rasa macam kentuk, tapi kentuk tu petang tadi, bukan lepas maghrib contohlah. Tapi hati ni rasa berat kentuk ni. Yakin ke tak? Tak. Tetap pakai hukum asal, wuduk masih lagi ada. Isyak boleh semayang dengan wuduk tu. Tak sudah batal-batal lah. Jangan dah batal pula. Batal mana? Dia pun masuk tangan dia, dia pegang dia punya paliara dia. Apa paliara? Je lah. Ni ayat teguh. Ayat teguh dia sebut. Paliara. Je sendiri. Dah. Duduk molek-molek nak takbir ni, dia pun ambil tangan dia masuk dalam. Buat apa je? Batal air semayang. Lepas tu kenapa? Tak sedar hati. Berasa macam wuduk batal. Lepas tu pegang situ. Pegang situ batal sahih dah. Dia ambil semayang. Haji pegang situ pun tak pakai batal haji. Mazhab Hanafi pula. Pegang. Mayang lalu haji. Saya pegang dah kemaluan. Dah mazhab Hanafi tak batal. Tu nak macam mana nak jadi batal sepakat ulama? Haji buat kentuk. Terang-terang biar pung keluar. Tu barulah. Tu tak ada khilaf. Kalau setakat haji pegang kemaluan, tak sodok layan sangat ke ni mari dalam hati ni. Tak jadi lagi dah pegang kemaluan. Dah pegang kemaluan, bukan sepakat ulama batal wuduk. Mazhab Hanafi tak batal wuduk. Dah ni. Bukan dia mainan jangan duduk layan dalam bab pekoh. Jangan. Dia apabila dia layang-layang, zon dia pakai dah. Lama-lama syok dia pakai dah. Lama-lama mari di hati dia pakai. Tu jadi waswah. Waswah ni bukan syok. Waswah bukan syok. Waswah ni hanya waham saja. Mari dia di hati. Tak rata. Syok ke tak rata? Tak ada syok sebab air banyak dah digunakan. Takkan nak syok lagi. Kenapa dia berhenti? Sebab waham di hati dia kecil je 10%. Jadi kita bicara zon kuat di hati. Jangan pakai hak yakin hak asal suci. Syok pun jangan pakai. Sebab apa? Dia akan melarat. Akhirnya setakat waham, sangkaan sedikit saja. Ada sangkaan sedikit. Sangkaan tu pun mungkin tak ada dah. Ada sangkaan lagi. Kalau muka kita duk berpahit ambil semayang, kita gosok tu, tepi mata pun sampai ke merah dah, mata duk gonyah tepi mata tu. Ada tak lagi waham tak kata? Ada lagi? Boleh letak tak yakin dia kata? Boleh tak tak? Dah sekarang ni kita ambil semayang. Hak tepat ni memang yakin kata. Ada tempat-tempat ni, tepi-tepi ni. Ni, tepi-tepi ni. Gosok. Bukan baru bangun tidur, kemungkinan ada tahi mata, tak ada. Ni, gosok. Di mana lagi ada kemungkinan kecil tidak kata? Waham tidak kata. Di mana? Ni waham pun tak ada. Tapi dia kekal juga dengan basuh muka. Lama mana duduk bawah tu. Dia ambil sikit-sikit. Mula dia ambil azam, dia ambil syok, ambil waham. Akhirnya tak ada alasan. Tak ada alasan langsung. Waswas tu akhirnya tak ada alasan langsung. Air lantai mengerci. Kena
kaki kena seluar. Air lantai itu bukan air tandas, air bilik mandi. Bilik mandi ada apa?